اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab kita pakai muka surat 107. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa amma syafaqatuhu wa rahmatuhu ala ummati fadzalika amrun masyhurun wa syawahiduhu la tuhsa wa qad kana yasma'u buka' as-sabi fayatajawazu fi salatihi rahmatan bi ummihi wa yakfi bid-dilalati ala dhalik annahu ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma fajazahullahu ta'ala anna kulla khairin. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, anugerah dia, ihsan dia semata-mata menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dia beri kita nikmat dapat Islam melalui mak ayah kita sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dia mudahkan kita berada dalam situasi taat ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi kita keupayaan, kekuatan pada pagi ini, kelapangan masa boleh hadir untuk meneruskan kuliah duha kita daripada kitab Usul Hamidiyah ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita masih nak menyambung mengenai kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prinsip kita kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wajib kita berakidah sampai bila dialah makhluk paling mulia. Dialah makhluk yang paling hebat yang Allah Ta'ala cipta. Walaupun begitu, dalam masa yang sama, makhluk adalah tetap makhluk. Tahap kemuliaan kita beri kepada Rasulullah adalah tahap tu, tahap makhluk. Allah tetap Allah, makhluk ialah makhluk. Jangan ada siapa mengiktirafkan sampai Nabi Muhammad SAW ni sampai tahap Tuhan. Subhanallah. Tak mungkin sama sekali. Jangan ada yang terlajak macam Kristian sampai mengiktirafkan Nabi Isa ni anak Allah. Jangan ada terlajak macam itu. Baik. Jadi kita nak belajar ni, terus nak mengenalkan kita dengan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kedudukan ni memang sangat tinggi, mulia. Bahkan umumnya bila sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, pegangan kita, dia adalah seafdal makhluk. Maksudnya tak ada makhluk yang lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia seafdal makhluk, akidah kita, segala apa berlaku pada dia adalah tunjuk ajar kepada kita. Baik perkataan, perbuatan, tingkah laku, cara hidup. Walaupun penampilan secara zahir, pakaian, walaupun apa yang ada pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janggut, misai, bercelaknya dia, apa saja keadaan yang ada pada dia, zahir batin, adalah ikutan dan contoh kita. Kerana Allah SWT ni, bila dijadikan Nabi Muhammad SAW ni seafdal makhluk, tentulah pada dia mempunyai satu petunjuk yang sangat hebat. Yang petunjuk yang ada pada dia tu menjadi pedoman untuk kita, dan kat kita ni mesti ada akidah di atas, apa saya nak guna bahasa, support. Yakin kita yang Nabi Muhammad ni ialah makhluk Allah, seafdal makhluk yang dijadikan. Sebab tu dia adalah orang yang paling baik untuk dijadikan contoh dan teladan. Jadi mesti ada kasih sayang kita kat dia, cinta kita kat dia. Atas disiplin ulama ajar, simple aja, mudah aja. Kalau tak kenal macam mana pun, satu prinsip yang ada, mesti ada pada Nabi kita Muhammad SAW, ialah banyakkan selawat dan salam pada dia. Itu kaedah kita. Iaitu duduk pondok pula boleh burdah, selawat, nasyid, best sangat. Pasal apa? Pasal semua tu mengajar kita untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Muji dia dengan apa kelayakan yang memang Rasulullah ialah ahli dalam kepujian yang sepatutnya kita puji dia kan.
dalam masa yang sama memupuk rasa sayang dan kasih kita pada Rasulullah dan mencontohi dia. Cuma jagalah. Bila dah pegang gendang, contoh sikit kan. Nasyid, suara sedap tak? Sedap tak? Orang puji tak? Suara kau sedap tak, adik? Macam mana? Kembang. Bila kita main gendang pula, steady tak main gendang? Steady tak? Pukul kemas tak? Kemas tak? Kita cerita yang kemas lah ni, yang tak kemas yang cerita lah kan. Mestilah nak pukul kemas-kemas kan, takkan nak ketuk sombang aja kan. Bila kita ketuk kemas, macam ada rasa sesuatu tak? Rasa sesuatu tak? Ketuk pun katalah gitu kan. Orang tengok, kecil-kecil pun dah pandai ketuk lah. Katalah itu. Kena faham macam ni. Buangkan semua perasaan tu. Aku buat ni pasal cinta kat Rasulullah. Aku buat ni selawat kat Nabi SAW. Boleh pula Allah Ta'ala campakkan perasaan kenal dan kasih kita pada Nabi Muhammad SAW ni. Seronok dengan nikmat Allah Ta'ala bagi. Jangan seronok aku ni hebat tak terperi. Jangan buat macam tu. Yang tu pun ada pelajaran dia. InsyaAllah sampai tempat kita jumpa. Cuma sekadar untuk peringatkan. Khasnya kita kat sini ada latihan benasyid, burdah apa dan sebagainya. Kompang lah. Apa? Rebana apa ada kan? Ada? Tak ada rebana? Yang ada apa? Kompang. Rebana ada? Tak ada. Kompang ada? Alat-alat muzik yang biasa duk pakai tu memang ada lah kan? Tak ada juga. Kompang je ada. Kompang tak tahu. Tak terlibat. Okey, cukup. Bahkan kalau tak ada kompang pun macam mana? Selawat lah banyak-banyak. Jangan tunggu kompang baru selawat. Okey. Dah banyak mana sikit kalau sebut tu. Macam mana nak selawat? Memang Rasulullah. Bukan Rasulullah. Tidak sebut lagi. Astagfirullah. Allah Ta'ala memang dia perintahkan kita banyakkan selawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Nak selawat banyak mana? Angka berapa yang dikatakan banyak? Boleh teka tak? 100 lebih. Berapa lebih ya? Teka je. 10 cukup? 10. Makan nasi pun lebih pada 10 suap. Itu baru sarapan. Berapa kali selawat? Masyhur sebut ulama sekurang-kurang angka untuk nama banyak selawat 300. Tu minimum tu paling kurang tu. Kalau takat 200 ada bangga lah. Aku selawat banyak lah. Itu. Tu kena bunyi. Sekurang-kurang untuk nama banyak ni masyhur sebut dalam kitab para ulama 300. Sekurang-kurang banyak lah. Kalau kita belajar nahwu pun aqallu jam'in salasah. Ada kan? Sekurang-kurang jamak pun 3. 1 mufrad. 2 tasniah. 3 jamak. 3 apa? 300. Itu kan 3 kali. Siap. Sekali lalu itu. Baik. Amma syafaqatuhu. Kita nak sambung ni. Nak mengenali Rasulullah dari sudut. Bahasa selalu dipakai. Syafaqah ni kasih sayang. Warahmatuhu. Dan belah ihsan Nabi SAW. Rasulullah ni sangat istilahnya penyayang dan belah ihsan. Hatta kalau ada orang kafir pun. Kita kalau tengok orang kafir seronok. Tak suka. Rasulullah dia ada belah ihsan bila tengok orang kafir. Bagi faham sikit. Macam mana belah ihsan tengok orang kafir? Dia nak kalau boleh orang kafir ni jadi Islam. Itu belah ihsan dia. Kita tengok orang kafir macam mana? Aku nak sepak kan. Abah tengok DAP. Contohlah kan. Abah pula isu kemasukan puak-puak Cha ni banyak kan. Allah kita rasa geram ke mana tu. Itu kita. Rasulullah SAW dia tak macam tu. Dia bukan berdendam di atas apa kejahatan orang. Tapi dia rasa kesian. Kenapa dia orang ni tak dapat hidayat? Kenapa dia orang tak kenal aku ni sebagai Rasulullah? Kenapa dia tak kenal lagi Allah Tuhan sebenar? Sedangkan penjelasan Rasulullah dah cerita sedapat mungkin. Rasulullah dia punya kasih sayang dan belah ihsan dia kepada makhluk sampai macam tu. Sekali lalu saya sebut itu. Satu kita kena belajar juga macam mana tingkah laku kita sepatutnya dengan orang kafir. Satu, ada dasar yang kita kena faham. Dari apa kita sebut ni masalah
ada kasih sayang, ada belas ihsan kita dengan orang kafir. Tak mana belas ihsan? Nak kalau boleh, dia masuk Islam. Kesian dia pasal tak Islam lagi. Itu kita sebut kawan kafir. Kalau kawan kafir pun ada perasaan macam tu, kawan Islam pun kita kena ada perasaan macam tu juga. Masih ada lagi yang tak sembahyang ada. Yang tak mengaji pun ada lagi. Yang Wahabi ada. Liberal, Syiah, Allah, macam-macam lah kalau nak sebut golongan sesat ni. Bahkan bandingan Rasulullah sebut, umat aku berpecah 73 ni, 1/72. Berakidah. Sesat tu, 72 sesat, 1 betul. Jadi dalam 73 tu, 1/72. Masya Allah. Bukan sikit-sikit. Jadi kita nak duduk di atas tempat 1 ni, katalah kita duduk tempat betul dah. Betul yang tak betul ni macam mana? Kena ada perasaan belas ihsan. Bilalah dia orang ni dapat hidayah. Doakan hidayat untuk dia orang. Satu. Dan usahakan buat sabab untuk dapat hidayat. Apa dia? Nasihat, tunjuk ajar, penjelasan, penerangan. Mana yang kena hentam-hentam je. Yang ni kufur, ni syirik, ni salah, ni murtad, ni fasik, ni asi, ni derhaka. Yang ni diancam dengan neraka. Yang ni akan ada menderita di akhirat esok. Di padang mahsyar akan kena huru-hara. Ancam. Supaya timbul ketakutan manusia yang engkar ni, dia boleh rujuk dan balik untuk patuh dan taat. Itu kaedah syafaqah atau berrahmah yang ditunjuk oleh baginda Nabi SAW kat kita. Itu kaedah kita. Jadi tengok tu dengan rasa kesian. Kesian. Pertama sebelum tu kesian kat kita dulu. Kita pun tengok tak dapat hidayat lagi. Kesian kat kita. Antara kesian kat kita apa? Yang ni yang para ulama ajar juga. Apa dia? Syafaqah dan rahmah Rasulullah Tuhan. Kat kita syafaqah rahmah macam mana? Jangan rosakkan diri kita dengan dosa dan maksiat. Jangan rosak kita dengan makanan, tak mahulah makan makanan orang kafir. Buah ping itu. Jangan rosakkan kita dengan jahil. Jangan rosakkan kita dengan tidur banyak. Jangan rosakkan diri kita dengan buang masa banyak. Jangan rosakkan kita dengan rokok, buah ping itu. Tambah lagi ganja, ketum, dadah, rosak. Itu bab zahir. Janganlah rosak batin ni dah. Duk banyak lalai. Tak ada masa pun. Zikir, baca Quran, fikir, tauhid ke Allah Ta'ala, tolong orang, khidmat. Tak ada pun. Yang ni kena fikir kat kita. Macam mana supaya syafaqah dan rahmat Allah Ta'ala bagi kat kita, supaya kita kesian dengan jasad kita ni, dengan apa-apa itu. Jangan rosakkan dia dengan dosa maksiat, lalai, syirik, kufur, itu istilah ulama. Dan jangan biarkan dia dalam keadaan jahil. Bahkan bila ada sebab buat jahil je, kena kesian. Okay. Antara sebab jahil apa? Ngantuk. Okay. Ngantuk lagi buat macam mana? Bangun. Saya tak suruh bangun apa? Nanti saya suruh bangun nampak kasar kan? Buat apa? Hilangkan ngantuk. Itu kot sekali lalu sebut. Mari kita tengok hak Rasulullah. Rasulullah ni syafaqah dan rahmat dia sangat besar. Sampai orang pernah buat jahat kat dia, dia takkan buat balas jahat pada orang. Sampai macam tu, kasih sayang ni. Kita kalau orang berjempak kalau macam mana? Sepak balik. Tak ada, tanya budak perempuan pun kalau orang sepak balik. Tak payah sepak. Ada orang yang cubit dia. Macam mana? Cubit balik tak? Tak cubit. Bagus dengan dia orang ni kan. Selalunya geram tak? Baik, sekali lalu itu, tengok Rasulullah. Dia kata, ada pun syafaqah dan rahmat Rasulullah ala ummatihi, dia tentang umat dia. Dia sebut ni pun apa? Tentang umat. Bukan untuk sahabat dia saja. Umat Rasulullah. Fazalika amrun masyhurun, kata dia demikian tu adalah satu urusan yang sangat masyhur. Ulama kita kata apa? Kasih sayang dan belas ihsan Rasulullah pada umat ni sangat masyhur. Kat kita lah pula kurang sangat pengetahuan kat Rasulullah ni. Jadi kalau kita ambil perkataan masyhur tu cukup rasanya untuk nak faham macam ni. Sikit kalau saya sebut ni. Apa kasih sayang Rasulullah? Antara kasih sayang Rasulullah ni, waktu Rasulullah hidup, dia dah tahu dah umat dia akhir zaman macam mana, apa kita nak sebut, dugaan, cobaan, rintangan, halangan untuk berada di atas
jalan yang betul ni, atas sirat mustaqim, atas perjalanan Islam, iman, taqwa, boleh tauhid pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh ni, dia tahu dah cabaran dia sangat besar. Rasulullah dah minta kat kita keampunan semasa dia hidup ni. Allahumma fir li ummat Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah untuk umat aku, umat Muhammad ni. Minta keampunan untuk ummati. Dia kata ummati, umat aku. Allah marham li ummati. Allah berilah rahmat kepada umat aku. Sampai antara kisah dia waktu Rasulullah nak wafat, malaikat Israel nak minta cabut nyawa pun dia minta izin dengan Rasulullah. Bila Rasulullah izinkan, baru dia cabut. Cabut tu Rasulullah ada rasa sakit. Tengok Rasulullah kasih sayang dia macam mana. Bila Rasulullah rasa sakit tu, dia kata kat malaikat Israel, cabutlah pelan sikit. Padahal cabut tu habis pelan dah lah. Dengar. Kalau kita dengar tu, kita kata Rasulullah ni jauh lah dengan kita. Kasih sayang dia tu. Sakit macam mana saya nak cerita. Saya tak kerti, saya tak mati lagi. Lawak sikit lah tentu kan. Dengar. Bila sakitnya Rasulullah waktu nak cabut nyawa tu, Rasulullah kata macam tu kat malaikat Israel. Dia kata, wallahi, kata dia, aku tak pernah cabut nyawa siapa pun sebelum ni yang paling lembut, melainkan yang ni lah aku cabut paling lembut, ya Rasulullah. Tentu Rasulullah kata apa? Kalau inilah cabutan kau yang paling lembut sekali, segala kesakitan kau cabut nyawa untuk umat aku tu kau bagi kat aku. Ada orang tak pasal lagi, ada orang dah tergamar mana kan. Segala kesakitan yang umat aku akan merasa sakit waktu cabut nyawa ni, bagi aku rasa sakit tu. Boleh faham macam mana dia punya kasih sayang tu. Saya sebut dengan contoh mak dengan kita. Kita kalau demam, mak kita tak demam. Mak kita ni kalau dia sayang sangat dengan kita, tambah kita demam teruk. Demam pula bukan demam biasa. Demam coronavirus. Terketul-ketul lah macam tu kan. Katalah gitu. Mak kita tengok kita dalam keadaan macam tu, dia akan kata apa? Ya Allah, bagi akulah sakit, tak apa, jangan bagi anak aku sakit. Betul, ada mak kita macam tu lah. Mak kita memang macam tu, jangan tak tahu. Mak kita ni kalau kita sakit, nyamuk banyak, dia sanggup dia tak tidur, tapi bagi anak dia tidur. Biar anak dia jangan demam, biar dia demam tak apa. Biar dia sakit, jangan bagi anak dia sakit. Atau kalau mati pun macam mana, biar, ya Allah matikanlah aku, jangan kau sakitkan anak aku. Rasulullah dengan mak kita siapa sayang lagi kat kita? Rasulullah sayang. Itu tak heran Rasulullah kata, kalau sakit macam ni, yang ni paling lembut, semua sakit untuk mak aku, bagi aku rasa sakit tu. Bayang tengok, dia rasa sakit macam mana. Dah dia minta, orang Ta'ala bagi ya? Satu, orang zaman sekarang tak susah mati. Mati relax ya. Mati. Sambil sujud mati. Tengah makan mati. Makan. Rasulullah dah minta lah semua sakit tu. Bukan sakit lah. Cerita dalam kitab, sakit nak mati ni memang sakit sangat. Saya ngaji kalau arwah Tok Guru, sebahagian yang menceritakan sakit nak mati ni, bandingan nak kata sakit mati ni. Kita ke sana sikit. Pasal nak cerita kasih sayang Rasulullah, kita tak tahu. Dia punya kasih sayang tu kat kita macam mana. Kita faham kasih sayang kita, banyaklah selawat untuk dia. Dan selawat untuk dia ni bukan apa. Faedah dia ke kita juga apa dia. Rasulullah ni bila kita selawat dan salam kat dia, Rasulullah kenal kita berselawat kat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sakit mati? Kambing hidup lagi, kita tak sembelih lagi, bukan lagi mati. Tengah hidup tu kita lapah kulit dia. Boleh faham? Dah saya ngaji, tuan-tuan tahu pasal apa sebut kambing. Pasal kambing ni jenis binatang suka menjerit kan. Dia kalau menjerit betul, kambing punya macam tu tak? Tak biasa dengar kambing. Duduk pekan mana reti. Saya duduk kampung, sebelah rumah ada orang bela kambing lah tu. Siap boleh tiru bunyi kambing. Kalau yang jenis jerit kuat tu,
Kalau yang bawa anak tu, kalau hujan, mesti kemarau. Dia tu nak hujan ni. Mendung tu, dia dah panggil dah anak dia. Sekali anak dia bunyi. Ikut mak dia. Tak hujan lagi, mak dia dah panggil dah. Allah Ta'ala bagi jadi binatang, dia peka ni tu. Kita hujan, tak hujan bukan tak tahu lagi. Kambing dia tahu nak hujan. Dia panggil anak dia. Tengok. Saya nak cerita kambing mulut bising tu. Itu je. Bayang tengok, tak sebelih dia, hidup-hidup kita lapah kulit dia. Macam mana agak-agak dia bunyi? Macam tu lah sakit nak mati. Gigi kalau cabut sakit tak? Baru satu gigi, kalau ada 30 batang gigi, 30 batang cabut sekali. Sakit tak? Macam mana sakit tu? Kalau ni ada jenis terapi apa? Yang bukan terapi. Nak bagi muka licin tu kan? Bubuh gam tu. Apa tu? Bukan cerita lapah kulit. Baru cabut bulu robek kan? Kat muka je macam mana? Sakit gila kan tak? Bayang tengok satu badan bulu kena cabut. Itu cabut bulu, belum cabut kulit. Macam mana lah sakit. Rasulullah minta semua sakit tu bagi aku rasa, jangan bagi umat aku rasa sakit. Masya Allah. Dan memang Allah Ta'ala kabulkan permintaan dia. Bayang tengok macam mana sakitnya Rasulullah nak mati. Pasal semua sakit umat dia minta. Untuk apa tu? Untuk mudahkan kita mati. Kalau kita lah mati macam tu agaknya, tak tahulah. Dia dah minta mudah kita untuk mati, apa yang kita nak buat? Bagi pastikan hidup kita ni dalam keadaan mencintai Rasulullah, banyak selawat atas dia. Itu balas kita di atas. Nasib baiklah kita tak sakit nak mati. Semua kalau tanya itulah, sakit tak sakit nanti? Rasulullah nak ambil, tak sakit. Satu saya sebut dia, ada tak orang mati tengah makan mati? Ada kan? Tengah ngajar apa ada? Dalam video-video zaman ada video ni, internet ni, hangpa type tengok. Mati tengah mengajar. Type aja kan. Keluar lagi. Ada tok guru, syekh-syekh yang ada dalam video tu, tengah mengajar ni. Jatuh tumbang, mati. Kalau andai kata sakit, dia bukan macam tu. Kalau sakit macam mana? Sakit macam tu dulu kan. Tak? Dia boleh ngajak. Mati. Tumbang. Anak menakan saya tu kan, anak kakak yang sulung. Petang. Tengah hari, lepas sembahyang zuhur daripada sekolah. Meninggal pun dah berapa tahun dah? 9 tahun dah meninggal. Allahumma salli. Lepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang, lepas makan nasi, dah makan nasi lah. Makan kerupuk dengan adik-adik dia. Beradik-adik dia, dia macam sulung. Tengah makan, meninggal kat situ kan. Masa dia meninggal tu umur darjah 6. Nak masuk tingkatan 1, bulan 12. Antara pelajar terbaik sekolah. Saya sebut lagi. Anak menakan saya. Anak sujud, senangnya mati. Pasal apa tu? Rasulullah dah ambil dah sakit nak mati. Sikit dia tu. Satu, Rasulullah ni kalau kita kenal apa yang dia dah buat untuk kita, nak sebut apa? Kita ni tak ada apa. Satu nak sebut ni. Kalau kita buat taat pun, dengan sebab tu Allah Ta'ala bagi pahala kat kita. Berapa bahasa gitu? Tak usah banggalah pahala kita tu di atas apa yang kita buat. Kita dapat pahala pun sebenarnya sebab Nabi kita Muhammad SAW. Kita terima amalan kita diterima pun pasal apa? Pasal doa Nabi SAW. Kita dapat Ramadan Lailatul Qadar yang satu malam tu macam 83 tahun. Macam mana? Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad SAW. Sembahyang jemaah dapat 27 pasal Nabi Muhammad SAW. Apa saja fadilat yang kita dapat? Puasa setahun. Ramadan 30 hari, puasa 6 hari, 36 tu. Macam puasa setahun sebab Nabi Muhammad SAW. Tak ada pasal lain. Satu, kita diajar oleh tutur para ulama kita bukan seronok dengan pahala yang kita buat. Tapi kena seronok kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Satu, saya ngaji ada guru yang memang dia akan mula, saya pun mula gitu.
Puji Allah Ta'ala di atas kita jadi umat Nabi Muhammad dulu. Kita jadi umat Nabi Muhammad ni memang special. Sikit lagi nak sebut. Umat dulu kalau ada haka je pada Allah Ta'ala, ada yang cash Allah Ta'ala bagi Jahannam kat situ juga. Kalau kaum Nabi Lut tu, kaum Nabi Lut ni apa? Kaum tu lah yang pelik luar tabi'i tu kan. Dah bagi amaran apa-apa, orang Ta'ala perintah Nabi Lut dan siapa yang beriman keluar. Ni kampung Nabi Lut tu, kampung Sadum nama dia. Yang lani jadi laut mati tu. Allah Ta'ala perintahkan apa? Sodok tu. Cash ni buat benda jahat tu. Dah bagilah cerita benda ni salah apa-apa. Jibril sodok dengan sayap dia. Buat apa? Naikkan langit ke tujuh. Langit ke tujuh tu. Buat apa? Terlangkupkan. Waja'alna aliha safilaha. Terbalik kan? Lepas tu. Yang tu yang jadi bumi yang paling rendah. Adnal ard. Bumi paling rendah sekali daripada aras laut. Kalau ni aras laut, tempat kena empuk dengan Jibril tu, ni. Apa saya nak sebut ni? Cash orang Ta'ala bagi. Kaum Lut. Zaman ni ada tak lagi kaum Lut tu? Ada. Tak ada. Ada yang bunyi semburit-semburit tu waktu kan. Nak sebut pun malu kan. Malunya nak sebut. Okey. Malu pun sebut dah. Ada lagi tak buat tu? Ada. Andai kata tak kerana jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dengar laporan hari-hari. Apa dia? Amerika kena terbalik bumi. Australia kena terbalik bumi. Mana lagi? Thailand kena terbalik bumi. Lagi Filipina kena terbalik bumi. China kena terbalik bumi. Macam apa? Sebab bagi cash. Tapi umat Nabi Muhammad ni orang tak bagi cash macam tu. Tak bagi cash. Tangguh masa akan datang. Akhirat boleh balas. Yang ni kelebihan datang Nabi Muhammad SAW. Dia tak bagi azab cash. Kalau bagilah macam kaum Lut tu, berlopok habis bumi semua. Bobilah, lawak bodoh sikit kat tu kan. Kaum Bani Israel, dah haka sikit je pun. Dia orang tak boleh tangkap ikan hari Sabtu. Dia orang punya jahat dia buat apa? Pasang buka hari Jumaat. Hari Sabtu tak pergi turun ke laut. Lepas tu, ambil hari Ahad. Dia apa? Kami bukan tangkap ikan hari Sabtu. Kami tahan pukat je. Terus orang Ta'ala perintahkan, tukar. Semua tu, kunu kiradatan khasi'in. Ada yang waja'ala minhumul kiradata wal khanazir. Ada yang Allah Ta'ala jadikan, ada yang jadi beruk, ada yang jadi babi. Terus cash jadi babi. Lala tu jadi babi. Orang jadi babi. Pasal apa? Pasal bukan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad tak ada. Kau minum arak kan, kau riba kan. Kau buatlah maksiat macam mana sekalipun. Buat kilang arak pula tu. Malaysia. Ekspor arak paling besar Asia Tenggara. Pengekspor arak. Pengekspor babi. Pembekal babi paling besar Malaysia. Malaysia. Asia Tenggara. Asia Tenggara ni pengekspor babi paling besar Malaysia. Pengekspor arak paling besar Malaysia. Filipina pun kalah. Pengekspor babi hutan besar Malaysia. Malaysia babi hutan banyak tau. Apa saya nak sebut ni? Malaysia. Kambing import daripada Australia. Babi eksport keluar. Apa saya nak sebut ni? Kalau kata kita bukan umat Nabi Muhammad, habislah. Umat Malaysia ni habis semua jadi babi, jadi kera. Jadi babi, jadi kera. Muncullah tak jadi babi yang kera. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Sikit ke sana. Satu kelebihan kita dapat jadi umat Nabi Muhammad ni besar. Itu banyaklah selawat dan salam pada dia. Kalau duduk pondok, burdah lah kau. Selawat lah kau. Memang selawat ni kalau ikut bukan nanti burdah. Apa dia? Sentiasa duduk banyakkan selawat dan Nabi. Tak ada buat kerja apa, selawat. Sikit saya sebut. Saya sebut ni pasal ingat arwah tok-tok saya dulu. Dia tu basuh pinggan selawat. Basuh baju selawat. Anak cucu kencing berterabur dalam rumah atas lantai. Duduk basuh najis tu selawat. Allahumma salli wa sallim. Basuh najis tu selawat. Tengah siang ikan. Allahumma salli wa sallim. Sallallahu.
Sallallahu. Basuh ikan, bilah ikan ni air ni. Sallallahu. Sallallahu. Satu makan berkat. Makan dia, semua makanan dia olah dengan selawat atas Nabi. Nak goreng, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala. Tanya dia, masa apa tu banyak dengan selawat? Kata dia, kita ni boleh basuh najis, boleh kenal ni makanan ni halal ni haram, pasal Nabi Muhammad dia tak kalah tak selawat ke dia. Faham ni best. Faham ni best. Kita melantak apa saja, tak pernah selawat. Dia kata kita boleh kenal halal haram ni pasal apa? Pasal dia lah duk ajar kat kita satu. Takkanlah kita tak selawat ke dia. Selawat aja pun bukan susah, kata dia. Kehendak kita entah makan apa. Mau makan tikus, mau makan anjing, mau makan kucing, mau makan kelawar. Macam mana kita tengok ada video-video dekat China makan. Makan apa? Makan ulat sawa. Makan gajah. Allah. Makan buaya pun ada. Buaya sekor-sekor salai. Lamanya makan. Kita dengar, ada orang makan, yummy. Dia ada. Sikitlah ke sana. Makan cekerik, makan berudu. Ni anak dia kecil-kecil ni, kita suap apa? Nestor suap susu tak? Dia ambil berudu 4-5 ekor ni, suap. Oh, dia cawa. Tak hawa. Suap berudu pun anak dia. Cina ni. Mujurlah kita tak jadi gitu, tak makan berudu. Okey. Sebab apa ni? Pasal kita umat Nabi Muhammad. Tapi ada juga percaya rokok, ada juga dia pelotak yang dia tercemar sikit kan. Rokok, dada. Tak apa benda lagi, minum arak, guna stout, minum ketum. Dah lah ketum tu buah nyamuk pula. Cukup. Tapi muncullah kita jadi umat Nabi Muhammad. Kalau jadi macam umat dulu, habis. Siap. Jadi nak cerita pasal apa? Ni antara syafaqah yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia syafaqah dan rahmat ala ummatihi. Saya nak syarah satu, saya syarah tu. Syafaqah dia ke umat. Fadzalika amrun masyhurun. Cuma kita tak biasa dengar, tak masyhur. Pasal tu saya masyhurkan cerita tu. Wa syawahiduhu la tuhsa, kata dia. Syawahid, tempat kita nak ambil perhati hadis-hadis sebut tentang, contoh saya sebut tadi, kerana kita jadi umat Nabi Muhammad ni lah kita diberi kelebihan bermacam-macam. Umur pendek tapi sabab nak dapat ganjaran pahala besar cukup banyak. Sebut 2 kalimah je. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimah ni saja. Kata dia, 2 kalimah ni, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan. Sebut di mulut berat, ringan je, tapi dia akan jadi timbangan sangat berat di akhirat esok. Sebut 2 kalimah ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada setengah riwayat lain, wa bihamdihi astaghfirullah. Siap nyanyi lagu lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Tu timbang esok berat timbangan kita. Hanya dengan sebut 2 kalimah. Tapi takkanlah sebut sekali ya. Yang tu. Nak sebut apa? Pasal apa dapat kelebihan tu? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa qad kana yasma'u. Okey, dia nak bagi satu contoh cerita bagaimana kasih sayang Rasulullah dan belas ihsan dia. Rasulullah ni kadang-kadang kana yasma'u, dia mendengar buka as-sabi, tangisan kanak-kanak. Fayatajawazu fi salatihi rahmatan mi ummi. Dan faham cerita dia sebut ni, kadang-kadang Rasulullah dengar kanak-kanak dia menangis ni masa Rasulullah tengah sembahyang. Rasulullah pula jadi imam sembahyang. Kalau kita dengar budak-budak nangis, kita buat apa? Rasulullah bila dia dengar budak-budak menangis, kalau faham tu, mak dia ada tak Jumaat? Ada? Budak dengar nangis. Faham ni si budak kecil ni. Budak besar lah nangis macam lain. Tiru-tiru bunyi. Saya tiru bunyi ni mana satu saya bunyi kan. Kalau budak besar sikit macam tu. Umi. Tu dah tua sikit. Kalau teriak macam saya buat tadi tu, tu budak-budak tu umur kena 3 bulan, 4 bulan dia nangis tu.
Tu budak kecil tu. Kalau besar ni dia bunyi je lain. Nak balik. Tu cerita tua lah tu. Tu tua punya menangis. Bila ada budak-budak menangis ni mesti mak dia berjemaah. Mak dia berjemaah. Rasulullah apa-apa. Fayatajawazu. Bahasa sini mudah terjemahnya. Rasulullah meringkaskan. Mempercepatkan. Fi solati dalam solat dia. Walaupun jadi imam. Dia takkan maju panjang-panjang. Kalau sembahyang maghrib, sembahyang isyak pun macam mana? Dengar je budak menangis macam mana? Dia akan pendekkan. Pasal apa? Rahmatan bi ummihi. Kerana belah ihsan kepada mak dia. Pasal bila menangis, siapa haru selalunya? Mak dia lah. Mak dia pun jangan kau menangis. Sekejap lah. Aku nak sembahyang. Allah Akbar. Mulut dah getik ni. Janganlah menangis. Rasulullah bukan saja mak dia tu risaukan ke anak dia. Rasulullah lebih risau pada anak dia. Pula tu bukan risau tak menangis tu. Dia dah minta lah keampunan. Bagi hilang sakit nak mati. Masya Allah. Macam-macam lah. Dengan sebab Nabi Muhammad SAW ni. Lagi. Wa yakfi bid dalalati. Dulalah. Memadailah kata dia dengan petunjuk ala zalik. Di atas kata demikian tu. Maksudnya Rasulullah ni ada baby duk menangis pun dia akan ringkaskan solat dia. Pasal ada ibu dia nanti sembahyang menggundah gelandakan ibu dia. Rasulullah mudahkan solat tu. Annahu sehingga kata dia macam ni. Rasulullah ni ma khuyira. Yang ni satu lagi petunjuk menunjukkan Rasulullah ni memang orang yang dia akan cari rahmat pada umat. Ma khuyira baina amrayni, tidaklah diberi pilih di antara dua urusan. Kalau ada beri pilih nak A ke nak B, illa melainkan ikhtara aisarahuma, Rasulullah akan memilih aisarahuma, mana yang paling mudah daripada keduanya. Sekejap. Kalau ada dua pilihan nak A ke nak B, saya bagi contoh lah. Apa nak bagi contoh makan lauk kerang ke lauk udang? Udang apa? Sedap. Dia tengok tak sedap. Senang makan. Tak gaduh nak ngopek. Nak kopek. Silap kuku pun hancur. Kuku hancur. Kerang tak terbuka lagi. Ada biasa pengalaman itu? Ada kan? Ada lah tu. Angguk tu iyalah tu. Kalau lala lain. Kalau lala tu lain. Hak retak 1000 tu. Tu masak je terbuka. Tak gaduh sangat. Saya nak cerita apa? Nak cerita senang tu. Rasulullah ni taklah dipilihkan ada dua perkara, melainkan dia pilih paling mudah. Siap. Fajazahullahu ta'ala anna kulla khairin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balaskan Rasulullah ni terhadap kita kebaikan sepenuhnya. Pasal apa? Pasal kita dapat kebaikan bermacam-macam ni adalah sebab datangnya Nabi kita Muhammad SAW ni. Siap. Macam mana pun sikit taurayan tadi. Jaga. Pasal ada orang salah faham, salah hurai hadis ni. Hadis mana? Ya Rasulullah ni kalau dipilih dua perkara, dia ambil yang paling mudah. Okey, kat Rasulullah memang peribadi dia macam tu. Ada orang di atas hadis ini dah hadis yang lain yang berbentuk macam ni. Kata dia, inna dina yusrun. Agama Islam ni agama mudah. Jadi jangan duk buat payah-payah. Islam ni agama senang aja. Daripada faham hadis ni dengan hadis tu, dia rojak, dia goreng, dia buat formula sendiri, dia buat agama dia sendiri, semua dia buat mudah-mudah. Dia buat mudah apa? Mudah. Nak makan biskut Cina tak? Biskut itu je yang ada pun, nak buat kilang Melayu ke senang. Baik pun tak makan biskut lah kita. Makan pilah cap pimpong, kuang guan, cok yang tahu fu, cak gou tiao, kuah tak tahu. Makan je lah katanya. Maksud apa? Bukan senang orang Melayu nak buka kilang biskut. Dah ada dia dah buat kilang Cina pun Cina lah. Janji tepung katanya. Ui, senang je cakap. Ni jaga ni. Bukan macam tu. Ajaran istilah pilih mudah ni. Bukan.
Yang tu bukan mudah, itu bermudah-mudah dengan agama. Kalau misalnya contoh kan, beli kasut, dia tengok tersilap beli kasut kulit babi rupanya. Kata dia tak apa, kulit babi pun tak apa. Pasal ada pendapat yang kata kulit babi boleh pakai. Yang tak boleh pakai ni daging babi memang haram. Tu pun daging je, kulit babi ada juga pendapat ulama kata boleh. Zaman ni ada yang macam ni, yang bising orang. Dia bermudah-mudah dengan agama. Rasulullah bukan bermudah-mudah dengan agama. Dia kalau ada benda pilihan, dia ambil yang mudah. Contoh syarahan ulama kata ambil yang mudah. Katalah bermusafir. Boleh jamak? Boleh tak jamak tapi ikut dalam waktu dia? Boleh tak? 4 ni boleh pendekkan dia, kosor jadi 2, boleh kan? Boleh tak? Boleh tak kita kata tak nak kosor-kosor lah, nak buat 4 lah. Pasal buat 4 lagi banyak buat, lagi banyak pahala. Macam tu kan? Tak. Rasulullah ni kalau dia bagi pilih, kalau dia musafir, tapi musafir lah. Musafir cukup syarat semua, macam mana? Dia akan pilih kosor, dia akan pilih jamak. Tapi bila musafir lah. Okey, boleh? Pahaman hak kepala otak sengit ni, dia apa? Dia akan cari semua hadis-hadis. Ada pendapat yang kata kita boleh dah untuk sembahyang jamak ni walaupun setakat 16 km. 16 km sembahyang jamak. Kata ada pendapat dalam hadis sebut macam tu. Senangnya. Dia ambil pendapat tu. Ada pendapat, ada ulama kata boleh. Dia bukan ambil pendapat paling kuat, tapi dia bermudah-mudah dengan agama. Bermudah-mudah. Yang ni tak betul. Yang ni pahaman ni jaga sikit. Memang ada geng-geng mudah-mudahan. Saya panggil geng ni geng mudah.com. Pasal apa? Dia bermudah-mudah dengan agama. Semua mudah. Keedah kita diajar dalam syarak, walaupun nisbah Rasulullah macam ni, kena faham apa maksud dia. Bukanlah bermudah macam ni. Rasulullah bermudah-mudah dengan agama, tak. Nak tengok para sahabat yang bila Rasulullah didik sahabat, tengok sahabat didikan Nabi macam mana. Sayyidina Abu Bakar pernah satu ketika dia balik rumah, dia tengok ada segelas susu, tanpa bersoal banyak bicara, dia ambil terus minum. Dah minum baru tanya dekat khadam yang khidmat kat dia. Kata dia, susu ni main mana? Khadam dia ceritalah macam ni. Istilahnya, susu tu ada syubhat. Bukan haram. Ada syubhat. Maksudnya boleh jadi susu ni dia boleh minum atau tak minum. Saya tak ingat, ada setengah kata pasal tak bayar lagi lah apa. Saya tak pasti itu. Tapi istilahnya ada syubhat. Dia tak ambil jalan mudah. Dah telan. Dia je lah. Anak didik Nabi SAW, oleh kerana dia faham agama, dia dah makan benda syubhah tu, dia buat macam mana? Dah telan dah ni, masa pokok dah, dia buat apa? Dia jolok, dia keluar. Sampai keluar tu, tak ada lah keluar apa lah dalam pokok dia, keluar habis lah, jolok lagi. Takut apa? Takut ada saki baki yang masih tinggal, yang syubhah, bukan yang haram, yang syubhah. Sampai antara yang sebut, yang tengok kisah duk jolok keluarkan susu tu, Sayyidina Umar, dia kata, cukuplah ya Abu Bakar, ya Abu Qafah, cukuplah tu. Jangan binasakan diri kamu sampai jolok tu, sampai nak tengok macam separuh mati pasal duk jolok tu. Saja saya gaya kan gitu kan. Kau tak perasan nak tengok macam mana. Macam kita tengok orang yang memang duk loya betul-betul lah. Macam tu. Melengkung-lengkung muka kan pucat habis. Sayyidina Abu Bakar jolok tu buat keluar. Sampai hampir-hampir beritakan sampai takut-takut dikhawatiri. Sahabat tengok takut hilang nyawa. Pasal nak buang benda syubhah daripada perut dia. Ni sahabat yang faham betul apa maksud Rasulullah. Ada orang tak faham maksud Rasulullah, dia jadi baruah lah. Bohbi masa itu. Kalau babi ni kata, tak apa. Ada pendapat kata babi ni lemak tak apa. Gelatin tak apa. Pasal yang haram ni daging aja kata dia. Esok hampa ambil tek babi, buat kek bagi kat dia. Bukan buat kek, pancur kek betul kan. Buat bentuk itu tu. Dalam bekas, tepuk tu, bubuh lilin. Bubuh icing gula sikit kan. Bubuh corak tu.
tulis selamat hari jadi. Untuk pecinta babi, tulis sebelah. Bagi kat dia, tengok dia makan tak makan. Dan dia kata yang haram daging aja. Tahi tak haram lah. Okey, tak boleh. Saya sebut tu, saya geram sikit. Sebut tu. Cukup. Habis. Cukup dah. Faham dah kita kasih sayang Rasulullah. Satu, banyaklah selawat atas Nabi. Sebab bab macam ni saya ngaji ada sebagian guru. Kalau dia ngajar ni. Bab ni kadang, bila tu guru baca kata dia, kita baca ni kadang dengar cerita je seronok. Amal tak ada pun. Dia baca. Udahlah. Banyak-banyaklah selawat. Sallu ala Nabi. Banyaklah selawat atas Nabi. Siap. Saya pun dah banyak kat cerita tu. Baik. Amma khuluquhu bil wafa'i. Adapun akhlak Nabi SAW bil wafa' dengan menyempurnakan janji. Satu. Nak sambung lagi. Wa husnil ahdi. Dan eloknya perjanjian dia. Dia kalau berjanji, dia akan tunaikan janji. Memang kita dianjurkan dan perintah dalam Quran. Wa aufu bil ahdi. Sempurnakanlah janji-janji yang kamu laksana, yang kamu buat. Wa silatir rahmi. Dan juga Rasulullah betapa eloknya silaturahim dia. Maksudnya perhubungan antara kaum kerabat sekalipun bukan pewaris tapi orang yang ada hubungan darah sekalipun bau-bau bacang yang tu kot bahasanya. Walaupun ada hubungan kekeluargaan yang jauh, fahuwa kata dia Rasulullah ni adalah syahirun maufurun. Rasulullah adalah seorang yang sangat masyhur menyempurnakan janji, orang yang sangat jaga silaturahim, orang yang sangat mengkotakan apa yang dikata dan maufurun dan apa Rasulullah buat sempurna. Sempurna. Hatta perjanjian Rasulullah dengan kafir pun dia akan berpegang dengan janji. Antaranya perjanjian Hudaibiyah. Panjang nak cerita tu, saya sebut macam tu cukup. Waqad ruwiya annahu, sesungguhnya telah riwayatkan annahu bahwasanya Nabi SAW wafada alaihi wafdun Najasyi. Kata dia pernah ada satu rombongan daripada rombongan Najasyi. Najasyi ni ialah Raja Habsyah. Dia hantar satu rombongan ke Rasulullah. Tu. Siapa Najasyi ni? Malikil Habsyah. Najasyi ni ialah raja pemerintah negeri Habsyah pada zaman Nabi. Alladzi kana qad hajara ila biladihi jumlatan minas sahabah. Sesungguhnya kata dia pernah berhijrah. Sebelum hijrah ke Madinah ni ada dua peristiwa hijrah berlaku ke Habsyah. Pernah berhijrah ke negeri Habsyah ni oleh jumlatun satu kumpulan daripada para sahabat Nabi. Fa akrama maswahum. Bila sampai kat Raja Habsyah ni, Raja Habsyah memuliakan maswahum, tempat duduk mereka itu, disambut sebagai tetamu. Pasal apa? Pasal dikenal Rasulullah. Dan Raja Najasyi ni kalau ikut, dia ni antara beriman dengan kitab Injil. Dia antara orang yang beriman dengan kitab Injil yang turun pada Nabi Isa. Dan dalam kitab tu ada ceritakan akan ada Nabi Rasul akhir zaman. Nama dia Muhammad SAW. Ada nama Ahmad, ada Muhammad sebut dalam kitab Taurat, dalam Injil tu. Jadi dia beriman dengan Rasulullah. Kata yang ni adalah sahabat Nabi, terus dijamu sebagai tetamu dalam istana dia. Kadang-kadang ikut dia beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beriman dengan Allah Ta'ala memang dah. Dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah pernah hantar satu rombongan untuk hantar hadiah. Bila dah tahu masuk Islamnya Najasyi ni, dia hantar satu rombongan, hantar minyak wangi. Dibuat daripada kasturi kepada Najasyi. Tapi dalam perjalanan, diberitakan Najasyi ni telah wafat, meninggal. Waktu rombongan ni balik, bagi balik ke Rasulullah hadiah yang dia hantar, yang berupa minyak wangi tu. Nak kata Rasulullah tahun ni kasih sayang dia, menyempurna janji. Satu hal satu. Kemudian faqama sallallahu alaihi wasallam, bila yang ni jasa yang dibuat oleh Najasyi, yang kata dia menyempurnakan janji dan dia memberi balasan baik pada orang buat baik pada dia. Faqama sallallahu alaihi wasallam yakhdumu ulaikal wafda. Rasulullah pernah rombongan daripada Najasyi ni datang. Rasulullah terus berkhidmat pada rombongan-rombongan ni binafsi dengan diri dia. Rombongan daripada Najasyi ni datang, Rasulullah sendiri sambut rombongan ni, muliakan dia, bagi tempat duduk dia, tempat tinggal dia, tempat berehat dia,
makan, minum, jamu. Siapa yang ra'i? Rasulullah sendiri ra'i. Diri dia. Kalau kita macam mana? Panggil kulit lah. Budak, macam ni. Ustaz datang ambil air. Nasi lemak, ambil lagi. Kursi ni ambil ustaz, tak cukup. Kita arah orang lah. Tak dia apa? Rasulullah sendiri. Yang ni yang prinsip ulama' kita sebut. Sepatutnya kita ni sebagai pemimpin, macam ni prinsip dia. Apa dia? Sayyidul qaum khadimuhum. Ini prinsip ulama'. Dia kata apa? Orang yang jadi ketua di kalangan satu kaum, yang inilah khadam paling besar sekali. Tutup guru kita macam ni. Satu kadang-kadang kita tengok pondok kita kotor apa banyak sampah, dia bukan suruh kita sapu sampah, dia yang pergi menyapu. Tak tebal muka kita. Ni akhlak-akhlak tutup guru dulu. Kalau orang cerdik, dia tengok tok guru duduk sapu sampah, dia kata apa? Woi, tok guru sapu sampah, woi. Takkan kita anak murid ni duduk garu kan? Takkan kita tepuk tangan? Bagus tok guru ni sapu sampah. Kepala otak kau faham macam tu? Tak kena kau punya cara faham. Bila kau tengok ustaz kau sapu sampah, maksudnya kau orang cuai, kau tak sapu sampah, kau orang tak jaga kebersihan. Takkan nak bagi dia kutip sampah? Sepatutnya macam mana? Jangan bagi sampah sampai dia tengok, sampai dia kutip. Boleh faham? Saya buat apa? Boleh kan? Boleh. Sampah pula. Hampa pergi tengok esok. Betul. Tengok hampa punya ustaz duduk sapu sampah ni. Hampa pula tegur. Rajin ustaz sapu sampah ya. Anak deh. Saya bunyi gitu. Bagi ada akal sikit lah. Bukan macam tu kaedah dia tau. Sepatutnya dia pegang je penyapu. Dia pegang je tempat kutip sampah. Kita macam mana? Pergi tu sambar tu. Kata ustaz bagi saya sapu. Ustaz pegang. Lepas. I tak rela ustaz sapu. I tak rela. Lepas lah. Bagi saya menyapu. Maafkanlah saya cuai bagi sampah banyak. Lepas. Macam tu cara dia. Jangan selamba je pergi. Ustaz ni rajin rupanya sapu sampah ya. Jangan buat mangkor itu. Siap. Itu satu hal. Baik. Faqala ashabu, bila Rasulullah sendiri yang khidmat kepada rombongan Najasyi ni, faqala ashabu, berkata oleh sahabat Nabi SAW, nakfika, kami akan sempurnakan tetamu ni Rasulullah. Kami tahulah, kami umat kamu, kami ni kasih kat kamu, kami ni akan khidmat untuk kamu ya Rasulullah. Tak payahlah kau susah-susah ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Faqala, Rasulullah jawab, innahum kanu li ashabina mukrimina. Sesungguhnya kata dia, rombongan daripada Najasyi ni mukrimina li ashabina. Mereka ni sangat memuliakan sahabat-sahabat kita dulu waktu pergi rombongan ke Habsyah. Wa inni ahabbu an ukafi'ahum. Kata Rasulullah, aku suka sangat kalau boleh aku sendiri yang membalas kebaikan yang telah dia buat kepada sahabat aku yang berhijrah ke negeri mereka. Betapa mulianya Rasulullah ni, dia sendiri membalas kebaikan yang orang buat kebajikan, bukan kat dia tapi pada para sahabat dia. Satu kalau katalah kita orang lelaki, kita pandai masak, ada tetamu nak datang, macam mana? Tak suruh isteri masak. Kata yang ni tetamu I nak masak. You relax. Suruh isteri relax. Kita masak. Kita yang masak. Hidang siap. Selalu isteri hidang macam lain, ni kita hidang macam lain. Macam apa ni? Kita sendiri nak sambut tetamu yang datang. Allahu Akbar. Wa aqbala abuhu min ar-radha'ah fa wada'a lahu ba'dha thawbihi fa qa'ada alayh. Kata dia pernah datang ke Rasulullah abuhu oleh ayah Nabi SAW. Ayah mana? Min ar-radha'ah, dari sebab susuan. Mak susu Nabi SAW, suami dia. Dan itu dipanggil Abu Radha'ah. Abuhu min ar-radha'ah. Bahasa kita bapak susu lah. Rasulullah ada 2 ibu susu dia kan? Siapa? Suwaibatul Aslamiyah dengan Halimatul Sa'diyah. Yang ni saya tak ingat siapa ni. Dia pun sebut umumnya bapak susu Nabi datang. Bapak susu bukan bapak betul. Tapi ada hukum nasab kan. Hukum macam bapak. Dia lagi mulia daripada bapak angkat. Dari sisi kedudukan juga.
Nak kata lagi mulia, ya. Dia lagi mulia daripada kedudukan bapak mentua. Bapak susu ni. Bapak susu lagi mulia daripada bapak mentua. Maksudnya bapak mentua, dia bapak mentua yang mendatang. Pula tu dia dengan sebab berkahwin. Kalau bapak susu ni dia dengan sebab susuan. Tak mana beza dia dan mana mulianya bapak susu ni. Bila isteri dia menyusukan kat kita masa kita bawah pada umur 2 tahun, kita jadi anak susu. Maksudnya kita telah dibesarkan daripada air susu melalui isteri dia, yang isteri takkan boleh ada susu untuk dia nak menyusu, melainkan sebab tu ialah suami dia. Tak faham tu dah, tanya lain. Seorang perempuan ni hanya boleh dengan antara sebab adat, bila mengandung, beranak, ada susu. Jadi sebab ada susu pasal apa? Pasal suami. Pasal suami. Jadi siapa yang susu tu yang tu mak susu, suami tu jadi bapak susu. Suami bagi perempuan tu akan jadi hukum bapak susu dia. Hukum macam bapak asal. Macam bapak asal dari sudut mahram tu. Dan semua anak yang keluar pada ibu ni adalah hukum adik-beradik sesusu. Semua kalau bapak ni kahwin lain dengan perempuan lain, yang tu dah hukum bapak susu. Nanti anak-anak daripada mak baru ni, hukum adik-beradik susu sebapak. Adik-beradik susu sebapak. Pasal benih bapak susu kita. Dia hukum macam adik-beradik sebapak dari segi martabat. Macam tu juga adik-beradik seibu susu. Kalau ni mak kita, mak susu kita, siapa yang pernah keluar daripada perut dia, yang ni adik-beradik susu. Yang ni bapak susu. Yang tengok bapak susu ni meninggal, mak susu kita ni kahwin dengan orang lain, dapat anak. Anak tu ialah adik-beradik sesusu, adik-beradik susu seibu. Mana? Mahram tu. Jadi yahrumu minar ridha' ma yahrumu minan nasab. Yang tu kalau belajar khas fiqh ke sana lah. Ni bapak susu dia datang, fa wada'a lahu ba'da saubihi, meletak oleh Rasulullah untuk bapak susu dia ni ba'da saubihi, sebahagian daripada pakaian yang Rasulullah pakai. Hampa kan pakaian tu. Malulah rumah Rasulullah macam rumah kita kan. Lantai pun lantai tanah je. Faqa'ada alaih, kemudian bapak susu dia duduk atas pakaian Nabi. Siap. Satu kita tengok tutup guru para ulama kita kan. Saya pernah pergi ziarah tutup guru belah-belah petani apa. Tambah dia tanya kita, mari mana ni? Mari Kelas Hulu. Oh, Kelas Hulu ada pondok deh. Dia kata ada pondok. Tu guru nama apa? Nama Abdul Latif. Masuk panggil pondok Poteh. Oh, pondok Poteh tu situ lah. Oh, mahal bagi pada Poteh lah. Dia tahu kata pondok kita main pada pondok tu guru. Kelang kabut dia. Guru tahu. Buat apa? Dia ambil tikar. Dia ambil tikar. Apa. Kita duduk bawah lah. Jangan duduk bawah tu. Damu. Cuma. Bagi. Dia tak lagi kita duduk atas lantai tu. Dia nak letak tekan mengkuang lah. Duduk atas ni. Sagi dia bagi nasi kabu. Sagi dia bagi buat main cucur pisang. Sagi dia bawa main air teh. Habis teh bawa minum air sejuk lah. Lagi dia bawa kuih lah. Sagi dia bawa kacang. Kalau mesti durian, bawa durian. Dia jamu kita muntah hijau. Dia jamu. Tambah dia tahu kita daripada Tok Guru. Sagi kalau salam kat Tok Guru kata dia. Ni hamba-hamba ni suruh Tok Guru doa untuk hamba. Doa. Padahal dia Tok Guru lah. Suruh Tok Guru doa untuk hamba ni. Jangan lupa ni. Dia punya ra'i kita lah. Kita pula naik malu. Alamak. Naik malu lah. Pasal apa? Dia ra'i tu macam kita tu Tok Guru tu. Kata dia. Pasal dia kenal Tok Guru tu. Rasulullah ni macam tu dia ra'i kita. Ya Allah. Summa aqbalat ummuhu, kemudian datang pula mak Nabi SAW. Bahawa ni mak susu dia lah. Isteri pada pak susu dia. Fa wada'a laha syaqqa sawbihi min janibihi. Kemudian mak susu dia pula datang, Rasulullah letakkan pula, ambil sebahagian daripada pakaian dia ni, min janibihi, daripada pihak yang lain pula. Fajalasat alaihi, mak susu dia pula duduk atas pakaian ni. Saya tak tahu macam mana nak cerita, macam mana suasana tu kan. Pula tu akrabnya Rasulullah ni dengan mak susu dia macam mana sampai boleh duduk atas pakaian Nabi. Kita kalau payahlah. Anak pun kadang kita tak pergi duduk atas riba.
Duduk je, duduk lain. Dah besar, dah buah. Abah dah besar. Dah buah ni. Ngada lah, dah besar-besar duduk atas orang. Rasulullah tak ada macam tu. Mak susu dia boleh bagi duduk atas pakaian dia. Masya Allah. Summa aqbala aku. Kemudian kata dia datang pula adik-beradik Nabi. Adik-beradik mana pula ni? Minar radha'ah, adik-beradik susu. Ya, faqama. Kemudian Rasulullah bangun, menghormati dia. Fa ajlasahu baina yadayhi. Rasulullah pendudukkan dia di hadapan dia. Habis itu. Nak menunjukkanlah macam ni Rasulullah keadaan dia menyempurnakan janji, akhlak dia, dan silaturahim. Yang tu semua tu silaturahim lah. Bab sempurna janji ni memang Rasulullah tak pernah mungkir janji. Sifat dia sidik, benar. Dia tak akan cakap bohong dan tak akan berbohong di atas apa-apa perjanjian yang dibuat. Baik, waqad warada fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam annahu yasilur rahmah. Dan sungguh telah datang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, annahu maksudnya Rasulullah ni yasilur rahmah, dia akan sentiasa menghubungkan rahim. Maksudnya Rasulullah ni antara aktiviti harian dia akan berjumpa dengan siapa ada sekeliling dia untuk bersilaturahim. Itu kot bahasanya. Satu, Rasulullah di antara orang yang sangat sibuk dan orang yang sangat mesra dengan semua para sahabat dan kenalan dia. Orang lain saya tak tahu, saya nak sebut saya tak macam tu. Kadang tak ada masa untuk orang. Orang masa untuk orang ni masa macam ni. Ngaji, saya ngajar macam tu. Masa nak sembang saja, nak pergi jumpa, untuk nak tanya dia datang daripada mana, kerja apa. Saya kadang tak ada masa dah untuk itu. Dulu ada kan. Lagi sibuk ni lagi tak ada masa. Rasulullah macam mana? Manusia paling sibuk tapi masih ada masa untuk bersilaturahim. Kalau macam budak-budak ramai-ramai ni di kedai seorang-seorang. Ni budak mana? Ni budak Ipoh, ni Pasir Putih, ni Pasir Berdengung. Ni apa? Ni bau bacang, ni bau pulut, ni bau masam. Contohlah kan. Dia boleh tahu satu-satu, seorang budak-budak pelajar. Saya dulu pelajar memang semua dalam kepala saya. Pegang pun memang kat sekolah Arab saya pegang hem, hal-ehwal murid. Sebut je murid mana saya kenal. Budak mana, perangai mana, pelajaran dia macam mana. Semua dalam kepala saya. Dulu lah. Ni tak ada. Tak boleh nak buat. Di atas kesibukan yang ada tu tak ada nak muamalah dengan dia orang. Kalau dulu memang saya kenal. Nama siap, nama ni disebut nama anak dia. Katalah nama anak dia Farhan. Farhan. Ni Pakcik Mak Lazim lah. Ya, saya. Dia tak sebut nama dia, saya boleh tahu nama bapak dia siapa. Dia kata, saya ni, saya pak menakan dia. Pak menakan dia. Nama pakcik siapa? Dia sebut nama. Ada tak anak ni? Ada. Ni sepupu dia. Saya tahu. Saya boleh tahu link sepupu, adik-beradik, sepupu, sepupat, sepusin. Boleh tahu. Dalam duduk mengajar tu, saya sendiri pakai tempat je kadang. Ni duduk Pasir Berdengung, dekat dengan Pasir Putih tu. Budak Pasir Putih kena. Lebih kurang itu. Dulu, ni tak ada dah. Saya ngaji kalau arwah Fatih pun sama tuan. Dia kenal ingat anak murid dia. Ada anak murid dia yang 20 tahun tuan. Ngaji, keluar, satu hari pernah main ziarah. Bawa dengan anak bini, pergi jumpa. Isteri Tok Guru tak kenal. Siapa ni? Bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa tu arwah Tok Guru hidup lagi. Saya ingat. Bawa masa tu anak dia 4 orang. Bini Tok Guru tak kenal. Tu kata nak jumpa Tok Guru. Apa? Saya dulu ngaji sini. Bini Tok Guru tak kenal. Tak apa nak ingat dah. Dia turun-turun tangga. Dia tengok. Basyaruddin. Dia sebut nama tu ni Basyaruddin main salam. Baru bini dia ingat. Sungguh kata. Terus tengok kenal nama dengan pak dah sekali. Kedok lah kawi lah dulu ni. Siap nama tempat duduk di mana. Dulu panggil abang dia lah kawi kan. Siap nama saya. Siap tempat. Betul. Pak ingat lagi dia. Kena tak ingat. Best. Tok Guru tu lebih je. Tok Guru saya lah sebut. Saya ada gitu. Tak ada lah. Muka pun tak kenal. Kadang-kadang dia kata, saya nak murid ustaz kan? Ya lah, aku tak kenal. Sampai macam tu lah. Tak ada lah. Tambah yang anak murid dalam Facebook ni. Lagi aku tak kenal siapa. Tak tahu main salam lah. Saya kenal ustaz. Saya kenal dengan ustaz.
Ustaz yang basah pun saya boleh tiru. Sampai macam tu lah. Dia boleh tiru orang macam tu. Dia kata, saya tahu ingatlah panggil Ustaz ke mana. Sebila dia saya top fan hak nombor 7 tu saya. Dia saya tak kenal. Dia tak kenal. Saya tak kenal dah. Dia kenal dia. Baik. Wa yahmilul kalla, dan Rasulullah dia akan sanggup menanggung kesusahan. Itu kot. Ataupun jemu. Antara makna ni tumpul. Waktu Rasulullah dah tak minat dah. Dah jemu dah. Bahasa kita sebut boring jumpa orang. Ada orang nak datang lagi. Rasulullah dia boleh masih merelakan diri dia untuk jumpa orang. Dan masih muka boleh berseri. Walaupun letih. Walaupun dia dah istilahnya jemu dah jumpa orang ni macam ni. Dia tak akan menunjukkan perasaan tak suka dengan orang tu. Sama sekali. Itu akhlak dia. Yang ni saya memang jumpa guru-guru saya macam ni. Ada guru saya yang dah gambar guru. Kadang-kadang anak murid lah. Tambah pula kita duduk kadang sebilik dengan dia. Bila saya pergi India tu lah saya nak sebut tu. Pergi India ni. Kadang kawan dia mai pada India. Mai sana sini. Mai sembang-sembang dengan dia. Kadang kita tengok dia tu letih lah. Mai pula orang ni lagi. Mai orang ni sembang. Dengan saya tak ada lah. Orang tak kenal dia. Nak sembang pun tak kerti. Saya cakap Arab. Dia cakap Urdu. Saya cakap orang putih. Dia cakap Tamil. Mana nak faham. Yang ni dia sembang. Sampai waktu kalau saya kata dia kena rehat lah. Dia sampai dia duduk. Dia mengantuk yang ni kan. Dia layan. Orang tu duduk sembang. Duduk cerita dia macam ni. Dia duduk dengar macam ni. Dia dah kalau boleh dia memang kena rehat dah. Nak orang kata all out dah. Dia boleh sembang. Orang tu duduk sembang ni. Dia duduk dengar. Dia takkan kata I'm very sorry. I'm so tired. I must go to sleep now. Kalau saya sebut minta maaf lah. Saya letih sangat ni. Saya nak kena tidur. Dan tu dia tak. Dia tangguh. Sampai kawan tu belah. Baru dia pergi. Dia takkan halau orang aku nak rehat. Tak. Rasulullah macam tu. Dia tu yang istilah yahmilul kalla. Dia menanggung. Kalla ni benda yang tak minat pun. Rasulullah akan tanggung. Walaupun dia dah letih, penat. Sanggup bersusah. Di atas kepenatan itu. Pasal orang lebih memerlukan dia. Dia sanggup menyempurnakan hajat orang. Walaupun dia dalam keletihan. Dalam keadaan. Orang kata tak. Fizikal dia tak boleh nak tanggung dekat tu. Dia akan bersabar dan menanggung kesusahan tersebut. Siapa boleh buat sangat baguslah. Wa yukri'ud dhaifa. Dan lagi Rasulullah ni dia akan menjamu, beri makan setiap tetamu dia. Tetamu datang dia tak akan bagi kosong, mesti dia akan jamu makan. Perangai orang tua kita dulu memang ni. Yang ni pun saya tengok zaman sekarang dia tak berapa ada. Walaupun ada tapi tak macam orang tua dulu. Orang tua dulu datang dia siap dah tempah macam ni. Walaupun nak main rumah dulu bukan ada hubungan macam WhatsApp, telefon apa tak. Dia tak ada apa-apa pada rumah dia macam ni. Dia tengok ada orang datang rumah. Datang rumah ni, dia takkan tanya nak balik bila. Dia takkan tanya. Dia main-main duduk, dia jamu makan, main ayak, maju. Motor kawan nak balik dah? Tak boleh balik. Makan nasi sini dulu. Macam apa? Dah tak nak nasi dah. Tunggu nak jamu. Dia akan cop tengah hari aku jamu makan nasi. Untuk saya singgah pergi makan tak mana-mana. Aku jamu. Dia nak balik pun haram saya bagi balik. Tak boleh keluar pada rumah saya. Naikkan makan nasi dulu. Tunggu. Kalau lagi lewat sampai pukul 4 pun pukul 4 lah. Pasal dia dah cop tu. Dulu punya tertib orang tua dulu macam tu. Lagi kalau sampai malam kata dia. Dah malam tidur sini lah. Siap bantai, bilik, tikar, apa. Semua dah lewat gelap. Dulu tengok orang tua kita dulu macam tu. Lah ni, kita lah jadi orang tua. Kita tak macam tu. Saya sebut saya lah orang tua tu. Tuan-tuan tak apa, wali-wali. Saya tumpang. Wa yaksibul ma'dum. Dan Rasulullah dia akan mengusahakan orang-orang yang tak berkepunyaan. Siapa yang tak ada apa-apa, Rasulullah akan usaha supaya dia akan memiliki sesuatu. Hatta pernah satu ketika Rasulullah, dia didatangi satu orang tetamu malam. Rasulullah ni istilahnya
Apa yang sepatutnya dia nak bagi, nak jamu tetamu, tak ada lah. Pasal dia dah belanja habis dah hari tu. Ni mai pun istilahnya dah hujung lah. Tapi ada tetamu yang datang. Rasulullah ni buat apa? Dia takkan kecewakan tetamu ni. Kata dia, siapa yang nak menerima tetamu Rasulullah? Dia akan tolong cari untuk orang ni, akan ada orang jaga dia, orang bagi makan minum dia, ada bagi tempat tinggal dia. Siapa nak menerima tetamu Rasulullah? Sahabat ni memang gila tunggu Rasulullah. Untuk Rasulullah bagi tawaran itu. Rasulullah tawar je, siap. Pasal Rasulullah dia buat itu pun bukan saja nak buat. Tapi istilahnya, dia tak ada apa dah nak bagi. Dia takkan kecewakan orang. Habis-habis, dia buat macam mana? Dia akan hubungkan siapa yang bagi tolong pada orang yang perlukan pertolongan, dah ajar dia. Ini Rasulullah ni pakai. Kita pun kena ada perangai itu. Cari jalan itu lah. Mudah-mudahan. Kita belajar macam ni dah faham. Lepas tu sendiri ambil tindakan lah. Itulah kaedah kita. Wa yu'inu ala nawaibil haqqi. Dan membantu Rasulullah. Sentiasa membantu ala nawaibil haqqi. Di atas nak melaksanakan benda-benda yang sebenar. Naibah. Boleh? Maksudnya kalau ada orang sepatutnya buat kebajikan, nanti orang tu tak boleh buat, Rasulullah kata, tak apa, saya buat. Kalau misalnya ada orang, contoh mengajar lah kan, tengok tak ada orang boleh mengajar tu. Contoh kalau dalam konteks guru kan, jadual kita ada kosong, tani. Tengok ada guru tak datang. Ada guru tak datang, Allah, budak kelas ni kosong. Mudir kalau dia kata, Allah, ustaz ni tak boleh datang, demam. Isteri tak bersalin ke, sakit ke, kematian ke, yang emergency case. On the spot berlaku. Untuk kita ada kosongnya. Rasulullah ni perangai dia, siapa yang tak boleh laksana tu, contoh tu lah kan, saya bagi contoh masalah jadual tu. Saya tengok masa dia kosong. Tak apa, saya masuk kelas tu. Saya memang perlu pergi kelas tu. Saya apa? Budak-budak ada benda yang saya tak boleh habis silibus. Saya nak masuk. Dia tak akan pandang habuan, dia tak akan pandang gaji, saya apa? Dia akan kira hak, itu dia nak duduk. Bentar. Kalau kita perhati ni, Rasulullah perangai dia macam mana? Bukan sebarang manusia. Manusia dia akan, seorang manusia yang dia akan menyusahkan diri dia untuk memastikan kesenangan pada orang lain. Dan dia sanggup dia bersusah asalkan jangan orang lain susah. Dia sanggup menanggung kesakitan dan kemudaratan dan kesengsaraan asalkan orang lain jangan sengsara. Biar dia tak ada rehat asalkan orang lain ada rehat. Dia fahaman dia jauh dan akhlak dia yang di luar keupayaan kita untuk kita fikir macam mana kasih sayang dia, sempurna janji dia, silaturahim dia. Batin dia kalau kita tengok macam mana, Masya Allah, tak ada apa-apa. Tu pun dia kata apa? Aku hamba, aku hanya boleh buat sekadar apa yang Allah Ta'ala beri. Dia akan kata macam tu. Dia tak pernah mendabik dada menunjukkan apa kebaikan yang telah dilaksanakan. Allah. Banyaklah selawat kita dan Nabi SAW, insyaAllah. Cuma atas hukum selawat ni nak sebutkan sikit. Dah sebut tentu. Pernah bagi peringatan juga waktu kot lupa. Kalau ada amal selawat, pastikan selawat kita betul. Pasal rata-rata pengalaman saya, walaupun kadang tempat yang dah ajar, tapi pasal kita ni tak ambil perhatian, selawat kita orang punya selawat tak hasil pahala. Tak betul pun. Pasal apa? Selawat kita makruh pasal tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Setiap selawat, nak sebut tadi, apa hukum dia? Setiap selawat mesti ada salam. Tentu kalau saya tanya tuan-tuan selawat lalu macam mana? Allahumma salli ala Muhammad, makruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, makruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, makruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, makruh. Tak mana makruh? Pasal tak ada salam. Jadi selawat yang kita selalu baca ni kadang-kadang dia terikut selawat dalam tahiyat yang akhir tu pun. Tahiyat akhir ada selawat dan salam. Cuma salam dia duduk awal. Assalamualaikum ayuhan nabi. Ada salam, ada selawat. Selawat duduk belakang, salam duduk depan. Tapi kita tak selawat baca dengan Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Lepas tu kot baru nak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada macam tu. Cuma di atas hukum selawat, atas apa ulama kita ambil kesimpulan berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu. Dan
mengucap salamlah oleh kamu. Jadi pastikan ada selawat dan salam. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Kalau nak buah belakang. Atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau nak panjang lah. Ataupun salim duduk belakang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Buah belakang. Ataupun sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Okey, terpulang. Macam mana? Atas perintah tu junjung dua-dua. Sallu alaihi wa sallimu. Pastikan selawat kita betul. Selawat para ulama kita susun memang betul lah. Alhamdulillah. Semua selawat yang tutup guru ulama-ulama kita buat dalam burdah ke apa ke, Zanji ke apa, semua selawat yang dia buat ni semua betul. Betul itu tak mana? Tak ada selawat dan salam. Dua-dua ada. Lagu-lagu, sekalipun selawat yang biasa kita sebut, macam mana? Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah. Salatu wassalam. Salatu wassalam. Ini lagu lah sikit kan. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Mesti ada selawat dan salam. Selawat apa? Tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Salah, salam. Semua, kalau berhati semua, nak sebut semua, saya buka apa semua selawat. Tapi pastikan selawat kita ada selawat dan salam. Siap. Itu sikit peringatan dalam bab selawat salam. Pasal apa ni? Pasal duk cerita akhlak Nabi. Berjayanya kita adalah dengan banyakkan selawat. Tak ada akidah kat Nabi Rasulullah satu ayat dah. Selawat banyak. Saya mengaji dengan arwah Pak Telur, dia pernah sebut satu ketika macam ni. Ceramah Maulid Rasul. Kita takkan sangka dia buat macam ni kan. Tapi dia buat tu kalau ikut panjang juga lah. Apa dia? Panggil. Kita pun tak planning. Kerana panggil Tok Guru buat program, buat on the spot itu ya. Panggil. Dia ceramah. Maulid Rasul. Tuan tahu dia buat apa? Dia naik, bagi salam. Assalamualaikum. Kata dia, Tok Guru Patih duk cerita. Arwah Tok kenali dulu. Kalau Maulid Rasul ni, dia naik, bagi salam. Assalamualaikum. Dia kata apa? Banyaklah selawat dan salam atas Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu kan. Tak ceramah banyak. Mengajar memang dia mengajar dah. Nak ceramah apa lagi? Tak payah. Banyaklah selawat. Balik. Turun. Tak sampai seminit. Ceramah dah. Apa dia? Sebanyak kan selawat. Jadi nak cerita apa? Kena banyak selawat. Mudah-mudahan kita jadi banyak selawat. Tak ada pun. Ada satu petua nak banyak selawat. Nah. Pernah ajar lah. Jangan terkejut tu dah. Apa dia? Pandai. Allahumma paksa. Allahumma paksa. Apa dia? Allahumma paksa, Allahumma paksa. Bukan. Paksakan diri bagi habis ke? Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli sallim. Tak habis gini. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad. Tu Allahumma paksa. Paksakan diri. Bubuh angka 300 itu 300 mesti bagi habis. Habis tak habis. Mesti bagi habis. Tak habis kodoh. Tak habis hari semalam, habis hari ni. Tak habis hari ni. Dah habis hari ni ya. Bawa untuk esok tak boleh. Bawa untuk esok tak boleh. Pasal yang tu jadi pemalas. Bawa hari ni. Yang semalam tak habis, bawa hari ni. Jadi bila kita teringat yang tak habis semalam kena bawa hari ni, hari ni rasa beban. Hari ni mesti habis yang hari ni. Kalau dah habis, banyakkan lagi selawat. Bukan untuk simpan, buat siap-siap untuk esok. Bukan. Esok ialah esok. Hari ni ialah hari ni. Kalau nak buat itu esok macam ni, hari ni dah banyak. Kalau gitu, kalau 300, sebenarnya kita punya label bukan 300 dah. 500. Bubuh 500. Hari ni 500, esok 500. Angka makin tambah. Angka bukan kurang. Tu kaedah ulama kita ajar macam mana nak istiqamah. Soal, boleh istiqamah ke? Saya tanya saya tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi istiqamah itu. Walaupun katalah kita tak ada ambil banyak selawat mana-mana secara khas. Kalau tak ada. Kalau ada, pastikan selawat dan salam kita betul. Belajar untuk ambil angka banyak ni. 300. Lagi banyak, lagi bagus. Buat apa? Semata-mata untuk izharkan kasih kita kat Nabi Muhammad SAW. Dan menyatakan kecintaan ke dia. Dan melayakkan kita nanti untuk akhirat esok jadi umat Nabi Muhammad SAW. Situ dulu. Ada soalan?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin.